Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar semua? InsyaAllah pada malam ni kita bersembang-sembang lagi dalam kulim kita atau kuliah 15 minit bersama dengan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat, rakan-rakan FB yang ada di luar sana, mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan yang sebaiknya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita sekarang masih lagi berada dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan kita akan memulakan ataupun meneruskan puasa 6 kita. Masih ada masa lagi, insya-Allah. Kalau yang belum habis boleh dihabiskan, insya-Allah. Dan kita akan meneruskan kesinambungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang tahun kita. Momentum dan semangat yang kita dapat daripada bulan Ramadan ini, kita akan bawa sehingga ke bulan-bulan yang lain, sehinggalah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita mencapai segala fadilat kebaikan di dalam bulan Ramadan baru-baru ini, dan disempurnakan lagi dengan ibadah puasa 6 kita di bulan Syawal bagi melengkapkan pahala berpuasa setahun sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersantai pada malam ini, tuan-tuan dan puan saudari. Saya memilih satu topik yang berkaitan dengan amalan-amalan yang sepatutnya dilaksanakan ataupun amalan-amalan sunnah yang sepatutnya dilaksanakan oleh mereka yang baru mendapat zuriat. Ini tahniahlah saya mengambil kesempatan ini kalau ada sahabat-sahabat saya di luar sana ataupun saudara mara kawan-kawan masing-masing baru dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita memanjatkan syukur kita. Itu penting. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dikurniakan zuriat. Sama ada zuriat itu anak sulung kita ataupun anak kita yang seterusnya, itu semua adalah merupakan rezeki daripada Allah Taala. Rezeki Allah Taala kepada kita dan bertambahnya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, di mana dengan kurniaan rezeki zuriat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah memberikan tanggungjawab, tambahan tanggungjawab kepada kita untuk kita menjaga zuriat kita dengan baik, sehinggalah mendidik mereka sehingga mereka besar dan mudah-mudahan mereka berjaya dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi pada peringkat permulaan, bagi mereka yang baru mendapat zuriat, khususnya yang mungkin anak yang pertama, ataupun boleh dan juga terus dilaksanakan untuk anak atau zuriat kita yang seterusnya, amalan sunnahnya itu sama saja. Bermula pada anak yang pertama sehinggalah ke anak yang keberapa pun, amalan sunnah di awal kelahiran itu perlu kita titik beratkan, supaya dengan harapan anak kita tu membesar menjadi orang yang baik. Ini doa harapan kita dan doa kita dan usaha kita. Kita bermula dengan perkahwinan kita dengan pasangan kita, dan apabila kita dikurniakan zuriat, di awal perkahwinan kita ikut cara Islam, dan apabila kita mendapat zuriat, kaedah dan amalan sunnah atau ajaran agama kita tu kita laksanakan seawal anak kita, zuriat kita tu dilahirkan. Dan tak lupa jugalah sebagai tambahannya, ada adat orang Melayu kita yang baik-baik pun taklah kita nak ketepikan. Amalan-amalan orang Melayu yang daripada mak ayah kita, tok-tok nenek kita yang baik-baik, yang tak bercanggah dengan hukum pun boleh kita garapkan sekali, supaya kita nak memastikan kata apa, zuriat kita tu nanti membesar menjadi anak yang baik. Jadi apabila seorang ibu dan disokong oleh ayahnya apabila menerima zuriat yang baru dilahirkan,
Biasanya hari ni kita tak adalah bersalin di rumah, bersalin kat tempat-tempat tertentu. Kerajaan kita meminta dan menghendaki kita untuk pertama sekali bersalin di tempat yang isteri kita pastikan dia bersalin di tempat yang sepatutnya, ataupun di pusat bersalin, hospital dan klinik dan sebagainya yang memang khusus untuk wanita untuk bersalin. Dengan kata lain, dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang sempurna lah. Kenapa kita sebut benda ni? Sebab kita nak supaya zuriat kita tu lahir dalam keadaan yang baik. Dan kalau dia ada permasalahan di awal kelahiran pun, dengan kemudahan rawatan yang mencukupi, yang sempurna, yang elok, maka zuriat kita dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang ada orang anak dia keluar-keluar tiba-tiba ada sedikit komplikasi, maka perlu dibawa ke NICU dan sebagainya untuk diberi rawatan yang lebih rapi dan lebih baik supaya dia dapat meneruskan hidupnya dengan sempurna. Jadi di awal kelahiran ini, biasanya anak kita ni berada di pusat-pusat tempat bersalin lah. Di hospital ke di mana-mana, khususnya hospital, bilik bersalin. Kadang-kadang ada ayah yang dibenarkan untuk teman isteri. Ini satu pengalaman. Ingat ayah-ayah ataupun bakal-bakal ayah yang ada di luar sana, ataupun nak jadi ayah lagi, nak dapat anak lagi kan. Jadi salah satu tanggungjawab kita, kalau kita mampu, temanlah isteri kita. Walaupun ini bukanlah amalan sunnah, tapi benda yang baik. Macam saya kata di awal tadi lah, orang kata apa, tuntutan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita yang menjadi adat dalam masyarakat kita ataupun amalan dalam masyarakat kita yang baik, kita agama tak melarang. Jadi dalam konteks ini, suami boleh teman isteri di tempat kelahiran kalau dibenarkan oleh pihak hospital. Teman isteri kita daripada awal dia masuk, kan? Awal dia contraction, kan? Dia akan betul contraction ataupun sakit tu akan bertambah. Jadi kalau suami ada di sisi isteri, bolehlah bantu untuk perempuannya, minta dia bersabar, dia orang kata apa, dia kuat semangat, kan? Kalau perlu picit dia, kita picit kat bahagian yang dibenarkan supaya dia ada kekuatan. Sehinggalah bayi itu dilahirkan berdasarkan kepada kepakaran pihak berwajib ataupun pihak yang menguruskan isteri kita dilahirkan. Dan ketika mana awal kelahiran anak kita keluar, dan telah melalui prosedur hospital atau klinik yang sewajarnya, bayi itu dilap dan dibalutkan dan sebagainya, kalaulah ayah berada di sisi pada ketika itu, amalan yang pertama sekali yang kita kena buat ialah melaungkan azan kepada bayi kita, kepada anak kita. Dan kalau kita tak dapat bersama isteri kita di dalam labor room pun, kalau kita tunggu di luar ward pun, hospital, nurse dan sebagainya dah tahu dah. Tengok bayi orang Islam, sama ada nurse yang bertugas tu dia Islam ke ataupun bukan Islam, dia tahu dah bayi yang Islam. Selain daripada memaklumkan kepada waris, kepada suami, kata isterinya dah selamat melahirkan anak, dan dia akan bawa bayi itu untuk bertemu dengan ayahnya bagi tujuan untuk diazankan dan juga diiqamahkan. Adalah ulama berpandangan, tapi kita ambil pandangan yang orang kata apa, yang kata sempurna lah. Jadi kita azan di telinga kanan bayi tersebut dan kita qamat di telinga kiri. Jadi sebaiknya ayah pada ketika itu adalah wuduk, walaupun tak wajib, ambillah wuduk. Biasanya nurse dia beritahu dah, Encik Ahmad, ini bayi ya, okay, kat sana ada tempat ambil wuduk, sini saya letak bayinya, kiblat kat sana. Jadi kita ambil bayi kita sempurnakan sunnah Nabi untuk azan dan qamat tu dengan baik, kan? Kita ambil wuduk, kalau kita tak ada wuduk, dan pegang bayi kita dengan keadaan yang sesuai. Kalau tak pegang pun, kita tak angkat dia pun, kita di dalam tempat letak bayi tu, kita pegang dia dan kita menghadap ke kiblat dan kita azan. Itu dah jadi amalan. Kalau tak menghadap ke kiblat pun boleh, tapi dah alang-alang kita buat tu biar sempurna, dapat pahala yang sepenuhnya. So kita menghadap ke kiblat dan azan. Azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Tak payah kuat-kuat sangat. Jangan nak laung satu hospital pula. Beranak pukul 10 pagi laung satu hospital.
orang ingat masuk solat apa kan. So seadanya bagi anak kita tengok, anak kita dengar, kita pun dengar, sederhana kekuatan. Jadi sunnah yang pertama ketika itu kita dah berjaya sempurnakan. Anak kita first kali dengar azan, Allah, mungkinlah hati dia sedapnya suara ayahku. Tapi yang penting biarlah yang masuk menjadi halwa kepada telinga bayi yang baru dilahirkan, zuriat kita yang baru dilahirkan itu adalah diperdengarkan dengan kalimah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makna dengar di telinga. Dan harapan dia akan menjadi manusia yang baik satu masa nanti, insya-Allah. Seterusnya, anak kita mungkin akan kembali ke dalam labor room untuk prosedur seterusnya di pihak hospital, dan isteri kita mungkin akan warded semalam. Biasanya, jaranglah akan balik dulu. Biasanya dia bersalin normal macam mana pun akan di wardkan semalam, dan lepas itu akan balik ataupun akan dia masuk ward seketika, esok ataupun lewat sedikit dia akan minta balik. Dan pada ketika tugas ayah apa? Ada amalan, ada orang Melayu kita kat situ adalah di mana pihak hospital akan bekalkan uri atau placenta. Uri salah satu daripada organ dalam badan isteri kita yang kata apa ada kaitan dengan bayi, yang menyediakan bekalan makanan kepada bayi. Jadi uri ni dia keluar bersama dengan keluar bayi dan dia keluar uri. Jadi nak diuruskan uri ni, di sini ada elemen adat orang Melayu kita. Kalau dalam Islam sekadar harus ialah mengurus dan membersihkan uri ni. Boleh buat, tak ada masalah, tapi harus. So untuk memastikan sebahagian pada organ yang ada dalam tubuh badan isteri kita itu dibersihkan dan dikembali kepada asal kejadiannya, iaitu ditanam. Ditanam. Di sini ada amalan ada orang Melayu kita yang kadang-kadang keterlaluan. Kita boleh buat sekadar hukum harus, tak ada pun doa-doa yang khusus untuk menanam uri ni. Tapi boleh kita sewajarnya kita urus dia supaya dia dikembalikan kepada daripada kata sifat asal kejadian organ manusia ni daripada tanah. Sifat asal kejadian manusia pada tanah, di uri ni akan dikembalikan ke tanah, tetapi kenalah dibersihkan. Sebab dia datang daripada badan isteri kita, daripada rahim isteri kita, dipenuhi dengan darah, lendir dan sebagainya. Jadi sebelum dia nak ditanam ke bumi, ke dalam tanah, kenalah dibersihkan. Jadi bersih pun seadanya saja. Jangan ada unsur-unsur khurafat dan sebagainya. Maknanya kita bersihkan macam biasa. Sekiranya suami dibekalkan dengan uri itu, tak ada siapa mak ke siapa-siapa nak tolong, kita lah kena buat sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat, pertama sekali kita bersihkan dengan air dulu, kan? Masuk kat dalam ruang tertentu di rumah kita, di bilik air ke, kat sinki dapur dan sebagainya, bersihkan darah-darah yang ada, darah-darah yang beku yang ada di permukaan uri tersebut, bersihkan. Ini sekadar ada orang Melayu kita yang boleh kita raikan, asalkan tidak melebihi daripada paras ataupun batasan agama. Jadi kita bersihkan. Ada orang letak garam kasar nak bagi hilang bau-bau, letak asam jawa sikit nak bagi hilang bau. Tujuan dia bukan apa, nak hilang bau darah. Sebab kalau kita simpan dengan tak sempurna dalam tanah, nanti ada haiwan korek makan. Ini tak wajar. Dia bau darah tu. Jadi letak asam jawa sikit ke, setengah orang letak garam kasar, kan? Lagi perah limau nipis sikit. Maknanya nak bagi bersih betul-betul lah. Bersih dengan semua sekali. Kemudian dah bersih elok, tak ada dah unsur-unsur darah dan bau-bauannya itu dah hilang. Kita balutlah sikit dengan kain dan kita masukkan satu bekas yang bertutup, tak kisahlah apa pun, dan kita tanam dengan kedalaman yang sesuai. Jangan singkat sangat, takut haiwan korek. Haiwan tu dia suka korek dan dia makan, kita nak belah, kita tak nak. Jadi kedalaman yang sesuai dan selesailah. Jangan ada unsur-unsur yang bukan-bukan. Masukkan paku lah, masukkan pensil lah, gunting lah. Ini amalan-amalan khurafat yang kita kena tinggalkan lah kalau ada lagi dalam masyarakat kita. Ada pula setengah budaya tu letak lampu pula kat atas tu. Allahu Akbar. Maknanya ini tidak tutuplah agama kita. Jadi kalau kita nak
melakukan pembersihan uri itu sekadar adat biasa untuk memastikan dia dikembalikan kepada asal kejadian dia, itu pada tanah. Seterusnya anak kita ni tuan-tuan dan puan, kita nak namakan dengan nama yang baik. Ada balik rumah kan, anak pun mungkin ada orang datang sambil mak kita ke ada peserta kita upahkan untuk jaga, nak bersihkan dia, jaga dia dengan elok. Antara perkara sunnah di sini adalah meletakkan nama anak dengan nama yang baik. Nama yang baik. Kalau kita dari segi peraturan Jabatan Bahtera Negara, ada certain tempoh kita perlu pergi daftar. Jadi nak pergi daftar ni kena ada nama. Setengah orang dia prepare awal, kan? Dia dah ready dah anak dia. Nama anak dia ready dah. Dia siap nama anak lelaki, anak perempuan. Kalau kembar dia ada 2 nama. Ada pilihan nama. Jadi apabila lahir tu pilih je. Setengah orang sibuk dengan hidup, kan? Suami isteri kalut. Banyak urusan hidup, tak sempat nak tentukan nama anak. Dah keluar anak baru kalang kabut. Nak buat nama mak anak apa, tak nak letak Muhammad ke tak tu. Nak tak ada Siti ke tak ada Siti. Ada bincang. Jadi kadang ambil masa. Jadi tak kisah. Dalam apa saja situasi, namakanlah dengan nama anak yang baik. Maksud dia baik. Bunyinya sedap didengar. Bunyi pun penting juga. Maksud baik bunyi tak sedap pun tak syok juga kan. Jadi yang penting kalau nak ada perkataan-perkataan Arab, mana maksud dia betul, ejaan dia betul. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Pendek sangat pun kesian juga kat dia. Nama anak Lu, Allahumma Lu je. Nak buh Lu pun taklah Lut. Nama Nabi Lut kan. Jangan panjang sangat sampai 10 perkataan kan. Penuh nak isi borang masuk universiti pun susah. Paling kurang pun 2 perkataan atau paling banyak pun 3. Itulah. Kalau tak pun 2 je lah. Tak payah terlalu panjang. Tapi yang penting makna baik. Kalau nak guna istilah Arab, nahunya betul, tata bahasanya betul dan sebagainya lah. Itu juga merupakan tuntutan lah agama kita untuk meletakkan nama anak dengan nama yang baik. Saya sendiri pun pengalaman kadang kawan-kawan dapat anak mesej kat kita. Tanya, boleh tak Ustaz, nama anak saya nak letak macam ni. Bunyi kadang-kadang macam orang putih tapi perkataan Arab. Kalau nak buh kata orang putih satu, Melayu satu, Arab tu. Jadi kita pun terpaksa lah. Kita pun bukan mahir sangat. Kadang-kadang kita refer juga kat kawan-kawan kita yang lain. Syekh, tolong anak ni. Nama anak saudara anak kawan ni. Kita bincang kan. Kita bagi solution. Alhamdulillah. Ini sebagai yang kata ikhtiar dan bantuan kita boleh bagi kepada sahabat-sahabat kita. Seterusnya, amalan sunnah yang perlu kita lakukan kepada bayi dan zuriat yang baru dilahirkan ini ialah apa? Kita kena tahnikkan dia. Tahnik itu juga satu sunnah Nabi. Ataupun bahasa orang utara kata belah mulut. Bunyi garang tu, belah mulut. Nak belah apa? Dengan pisau. Dengan gunting. Allahu Akbar. Bahasa sunnahnya adalah tahnik, iaitu memasukkan sesuatu manisan ataupun benda yang manis ke dalam mulut bayi dan mendoakan yang baik untuk dia. Ini pun tak adalah kata doa-doa khusus juga. Masukkan dia manisan dan kita doakan yang baik untuk bayi. Boleh juga untuk kita menyuruh orang-orang, meminta tolong orang-orang yang alim. Ustaz-ustaz, tutup imam, orang yang baik. Dan boleh juga yang terbaiknya ayah tu sendiri. Ayah kepada anak tu. Ayah dia buat. Tapi kadang-kadang ayahnya pun tak biasa juga. Nak baca-baca doa ni, kadang dia pun ada kelemahan, tak reti. Tak ada keyakinan. Jadi kita boleh panggil imam, ustaz yang biasa buat lah. Biasanya kita sediakan sikit kurma dengan air zam-zam ke. Nanti dia akan lenyek-lenyekkan kurma tu. Kadang-kadang kalau dia ni, dia kunyahkan kurma tu sampai halus. Sehalus-halusnya. Dan dicairkan dengan air zam-zam tu dan dimasukkan ke mulut bayi. Dimasukkan, digosok-gosokkan ke bibirnya sampai ke lelangitnya. Sampai mengambil, bagi puas lah, bagi satu mulut dia tu rasa manis. Kalau tak ada kurma, tak ada zam-zam, madu pun boleh. Kita beli madu, sikit je, tak banyak. Nanti orang alim yang kita minta tolong tu ataupun kita sendiri ambil madu tu, gosok-gosok kat bibir dia, gosok kat lelangit dia dan sebagainya. Dan doa lah, apa-apa saja doa. Habis itu doa. Doa lah apa-apa untuk zuriat ini menjadi manusia yang baik satu masa nanti. Seterusnya, apa lagi tuntutan sunnah kepada bayi yang baru dilahirkan?
ialah melaksanakan akikah. Ini sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Kalau sunat muakkad ni dia hampir-hampir wajib lah. Walaupun dia bukan wajib, tapi hampir wajib. Maksudnya sangat ditekankan kepada bayi yang baru dilahirkan ataupun bayi yang lama dilahirkan pun masih dituntut. Tapi yang sunnah Nabi SAW yang paling tepat sekali adalah dilaksanakan akikah itu pada hari ke-7 kelahiran. Ini hari pertama sampai hari ke-7. Sebab hari ke-7 itulah yang dituntut secara sunat muakkadnya untuk kita melaksanakan akikah. Namun begitu, tidaklah menjadi satu kewajipan pada hari ke-7 sekiranya kita tiada kemampuan. Agama ni tak pernah menyusahkan kita. Islam agama yang murni, agama yang suci, tak akan menyusahkan kita. Kalau tak mampu, buatlah kemudian hari. Anak tu dah besar sikit pun tak apalah. Ataupun dah besar sangat pun tak apa. Asalkan dia tak pernah buat, kita buat untuk dia. Cuma yang comelnya waktu-waktu awal ni seronoknya. Anak-anak berkecil lain, kita buat akikah untuk dia. So akikah ni nak buat apa ni? Sembelih kambing 2 ekor bagi anak lelaki. Ataupun mengambil 2 bahagian daripada seekor lembu. Lazimnya waktu korban lah. Waktu raya korban, orang dah sembelih lembu 7 bahagian, kita ambil 2. Kan? Untuk niat untuk akikah anak kita. Kalau anak kita lelaki. Kalau kita dapat anak perempuan, akikahnya adalah 1 ekor kambing atau 1 bahagian lembu. Ini nak masak apa tu? Ikut sunnah Nabi, kita masak yang manis. Buat kurma ke. Kalau nak buat kari pun kari yang manis. Kan? Maknanya apa? Itu yang dituntut dalam Islam. Kan? Jadi kita boleh jemput saudara mara kita untuk kata apa, menjamu selera, makan akikah dan mendoakan kata apa, kesejahteraan bayi kita. Dan di hari ke-7 juga ada juga sunnah yang lain, iaitu mencukur rambut bayi. Ini juga boleh dibuat pada hari ke-7, iaitu mencukur rambut bayi sehingga bersih, dan kadar berat timbangan kata apa, rambut itu ditimbang dengan mengikut beratnya emas ataupun perak. Berapa gram, ikut nilai emas perak, dan nilai itu kita sedekah kepada orang susah. Timbang dengan berapa gram, kan? Nilai emas daripada rambut tu okey berapa? 100, 200, 300 ringgit contoh, kan? So, nilai itu kita sedekah kepada fakir miskin, orang yang susah, orang yang memerlukan bantuan. So kita dapat pahala sunnah di situ. Jadi timbul pula isu, kadang-kadang ada orang buat acara potong jambul. Potong, kan? Ini sesuatu yang tak bertepatan lah dengan sunnah Nabi. Nabi larang kita potong sikit. Menimbulkan comot rambut dia, kan? Yang wajarnya kita cukur. Kalaupun nak raikan adat potong jambul tu dah jadi adat sangat, kalau dah nak sambil duduk berselawat amat-amat potong, kan? Tak apalah. Tapi selepas tu sempurnakan cukuran rambut tu supaya licin kepala bayi tersebut. Jadi sempurna. Jadi kita seolah-olah kita mula dengan potong jambul tu, lepas tu disempurnakan acara mencukur rambut bagi cantik. So penuhlah amalan sunnah kita kepada bayi kita yang bermula pada awal kelahiran dia, sehinggalah dia kata apa, sempurna akikah dia, maka selesailah amalan sunnah kepada bayi kita. Dan bila dia membesar, antara yang boleh yang antara juga tuntut dalam agama kita itu berkhitan. Kerana ada orang berkhitan bayi itu daripada kecil, kan? Lepas akikah tu khitan. Tapi sekali-sekala je lah. Banyaknya kita akan khitan ni biasanya ataupun bersunat ni, orang utara kata bersunat. Orang utara kata masuk jawi, lupa dah saya. Orang KL kata bersunat. Tapi yang Arabnya, istilah sunnahnya adalah berkhitan, iaitu memotong sebahagian daging daripada kemaluan dia. Ini biasanya ada orang Melayu kita tak buatlah seawal-awal usia kecil, walaupun ada juga yang buat, sama ada sengaja ataupun buat atas sebab kesihatan. Dia ada masalah di bahagian kemaluan, jadi terus disunatkan. Tapi umumnya orang akan buat pada usia yang agak besar lah. Dia 2, dia 3, dia 4, tak kisah. Asalkan
berkhitan adalah merupakan kewajipan kepada semua anak lelaki dan wanita. Itu tuntutan yang perlu dibuat oleh ibu ayah kepada anaknya di awal kelahiran zuriatnya itu, supaya dia sempurna dan membesar menjadi anak yang baik. Ke arah dia nak membesar daripada dia bayi, dia mumayyiz. Dia mumayyiz berarti apa? Dia dapat membezakan antara baik buruk, antara yang najis dan bukan najis. Apabila dia dah mumayyiz, dia akan meningkat pembesaran dia kepada menjadi seorang yang baligh. Baligh itu maka sempurnalah proses urusan ibu ayah itu nak memastikan anak tu akan terus menerus membesar sehingga dewasa. Makna kita yang kena bantu mereka. Kalau ada anak perempuan tu, dia ada pula proses untuk balik tu, perubahan-perubahan hormon dia datang period dan sebagainya. Siapa yang nak memandu arah anak-anak kita ni? Ibu ayah. Atau kalau anak perempuan ni khususnya ibu lah. Mesti pertama kali dia keluar darah haid contohnya, dia akan tak tahu nak buat apa-apa. Ibulah kena beri panduan. Kena ini dan sebagainya. Jadi anak lelaki ada tanda-tanda balik yang lain. Orang kata apa, datang mimpi, kemudian mungkin tumbuh bulu di sana sama anak perempuan dan sebagainya. Itu semua adalah proses pembesaran anak kita untuk biologi badan dia yang ada kaitan dengan agama, yang perlu kita didik dan kita beri panduan. Selain daripada pendidikan, pembelajaran untuk meningkatkan tahap intelektual, iaitu sistem kita dah berjalan. Kan pada tadikanya anak kita dah di sekolah, di masuk proses pembelajaran, prasekolahnya, sekolah rendah, sekolah menengah. Itu juga menjadi satu tuntutan tanggungjawab kepada ibu ayah untuk memastikan anak-anak melalui proses itu, supaya dia satu hari nanti akan mendapat pendidikan yang baik. Seterusnya antara juga pendidikan, keduanya sistem rawatan. Pemerintah kita dah susun dah sistem rawatan anak-anak ni. Ada imunisasi yang perlu diambil. Vaksin tertentu yang perlu diambil bagi mengelakkan anak kita ni kena penyakit itu dan ini. Ini semua sudah ada dalam sistem kita. Tugas kita ibu ayah, pastikan anak kita melalui sistem ini. Kan? Urusan kesihatan untuk imunisasi dah ada. Kita kena follow saja. Mengikut umur dia dah tentukan, kita kena pergi dekat klinik kesihatan, dah kena buka buku dan sebagainya. Ini juga tanggungjawab kita untuk rawatan. Untuk pelajaran pun dah ada sistem dah dibuat sampai anak kita naik sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke menara gading. Dan yang ketiga, didikan agama. Ada anak-anak yang daripada awal lagi dia duduk sekolah agama. Okey, dia membesar dengan sistem. Tapi didikan agama yang asasnya, yang pentingnya mesti berjalan pada rumah. Mesti di rumah. Kan? Selain daripada kita bagi keperluan hidup dia, tetapi pendidikan agama, didikan kerohanian juga merupakan tanggungjawab ibu ayah untuk memulakan dan memastikan ianya berjalan dalam zuriat kita. Seawal-awal kehidupannya. Kalau kita cerita yang awal kelahiran tadi, seawal dia lahir tu kita dah azan di telinga dia tu, qamat di telinga dia tu. Itu dah mula dikatakan sebagai education, pendidikan, tarbiyah. Pastikan agama itu menyerap dalam jiwa dia. Seawal itu. Dan bila dia dah mumayyiz, dia dah membesar, kita lorongkan lagi. Kita bantu dia lagi. Sama ada dengan sistem pendidikan di sekolah dan juga berasaskan, dimantapkan, diberi asas yang kukuh bermula dari rumah kita. Dan di sini ayah memainkan peranan yang penting, ibu memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak kita sehinggalah mereka menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tidak boleh kejayaan itu kita lihat hanya untuk kejayaan dunia sahaja atau akhirat sahaja, tak. Kerana Islam ni menuntut kita berjaya kedua-duanya. Sebab itu di ujung doa terakhir kita lepas kita wirid, kita baca doa lepas sembahyang, kita akan tutup doa kita tu dengan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat yang kita minta daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi dalam hidup kita ni
kita kena minta Allah kebaikan dunia dan akhirat, supaya dunia ni kita kecapi kebaikan yang memang kita seronok dan kita teringin dan kita nak, dan di masa sama kebaikan juga di akhirat. Kenapa kita ada benda ni dua-dua sekali? Supaya kebahagiaan, keseronokan di dunia itu boleh dibawa ke akhirat, Allah terima di akhirat juga sebagai sesuatu yang baik. Kita tak nak kita rasa terima kebaikan di dunia, tapi akhirat Allah kata, hak di dunia kau dapat tu tak, aku tak terima sebagai kebaikan. Allahu Akbar. Tak nak. Dari segi short term dia, yang terbampang depan mata kita adalah dunia yang kita tinggal sekarang. Dan semua orang nak akan kebaikan. Semua orang nak akan mengecapi keseronokan yang ada di dunia. Tak ada siapa yang tak nak. Semua orang nak rumah besar, keluarga besar, pendapatan besar, nak makan sedap, nak lihat benda yang cantik, nak pergi ke tempat yang cantik, nak lihat benda yang menyeronokkan. Semua orang nak. Itu kita punya naluri. Dan Islam tak melarang pun untuk kita mengecapi. Islam tak melarang pun untuk kita mengecapi kebahagiaan dunia, keseronokan dunia. Yang penting keseronokan itu, kebahagiaan itu mestilah ia ke arah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berseronok sehingga terkeluar daripada landasan yang sebenar. Berseronok dalam Islam dia ada batasan dia, ada had dia. Kita tak ada berseronok sehingga mengatasi ataupun melangkaui atau menjangkaui batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang dapat saya berkongsi dengan sahabat-sahabat FB yang ada di luar sana dalam slot kulim kita pada malam ini, ataupun kuliah 15 minit. Saya mohon maaf kalau masa kita lebih sikit. So saya open kepada tuan-tuan dan puan-puan seselari untuk beri apa sebarang komen, pandangan. Kalau kurang jelas mungkin boleh bertanya di bawah sana. InsyaAllah nanti kita akan jawab sekadar yang berkemampuan. Dan seperti yang saya janjilah FB saya akan insyaAllah ber-FB live pada malam hari. Sekiranya saya tak ada halangan, tak ada apa-apa yang saya buat, insyaAllah lepas isyak saya akan ber-FB live untuk kita berkongsi tentang ilmu yang baik, ilmu berkaitan dengan kehidupan kita yang baik, yang mana kita boleh manfaatkan dalam hidup kita dan kita boleh bawa kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya dan untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.